Cinco. Silakan duduk. Cuman itu bisa bahasa Mandarin saya, Bapak Ibu ya. 我是只会讲这一句话。 Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Ayub pasalnya yang pertama ayat 20 sampai 22. 我们要一起翻开，就是约伯书第1章20到22节。 Pertama-tama dibacakan dalam bahasa Indonesia dan kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 首先用印尼文，接着采用中文。 Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 好，中文的20节，夜捕便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂了。在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以为神为欲望。” Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara mengenai penderitaan dan kedaulatan Tuhan. 所以今天我们要讲的主题就是苦难跟上帝的权利或者权威。 Saya percaya bahwa penderitaan itu adalah bagian hidup kita sebagai manusia. 我相信这个苦难是我们人生活的一部分。 Dan setiap kali kita menderita, kita berusaha untuk mencari pertolongan. 每一次我们经历到苦难，我们要想办法，就是拯救。 Kalau mendengar khotbah tentang penderitaan, kita berharap kita akan mendapat penghiburan. 如果我们 Mendengarkan khotbah tentang penderitaan. 如果我们听到苦难的时候，当然我们希望可以得到安慰。 Dan karena nampaknya tema ini mungkin bagi sebagian orang kok nggak cocok ya. 有可能对一部分的人觉得不适合。 Bagaimana kita bisa mendapatkan penghiburan dari kedaulatan Tuhan? 我们怎么可以从上帝的权威的话得到安慰呢？ Bukankah kedaulatan Tuhan itu berarti Tuhan yang menetapkan segala sesuatu? 就是上帝有权威的话，就是上帝已经命定一切， Berarti Tuhan termasuk menetapkan penderitaan. 甚至上帝已经命定了这个苦难。 Bagaimana hal ini bisa menguatkan dan menghibur setiap kita? 这个事情怎么可以兼顾我们、安慰我们呢？ Kita merasa tema seperti ini tema doktrin yang berat 这个好像是一个很重的、很高的一个神学， yang tidak akan memberikan kita kekuatan dan penghiburan. 不可能是给我们力量，是给我们安慰。 Padahal justru sebenarnya kedaulatan Tuhan itu bisa memberikan kekuatan dan penghiburan. 就是反过来的话，上帝的权威的话会是给我们力量，是给我们安慰。 Ayub pasal 1 ayat 21 bagian B mengatakan demikian. 这是约伯书第21节后半段。 Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. 他说赏赐的是耶和华，收取的耶和华。 Bukankah dengan kata lain Ayub berkata Tuhan itu berdaulat? 就是换一句话说约伯说上帝是有权威的。 Tapi perhatikan bagaimana Ayub menyambung kalimatnya. 但是我们要注意到下一个约伯怎么连接呢？ Ayub bukan berkata, ya sudah terima nasibmu kalau menderita. 他并没有说你就受你的命运吧， Ya sudah jalani saja, toh Tuhan sudah menetapkan. 反正留下去，反正上帝已经命定了。 Ayub bukan berkata seperti itu. 约伯并不如此说， Ayub justru memuji Tuhan. 约伯反而是感谢主、赞美主。 Maka dia berkata, terpujilah nama Tuhan, kan Yesus. 所以他说感谢主，耶和华的名应当称颂的。 Itu artinya Ayub justru terhibur. 那就是反过来，约伯感到被安慰， Ayub punya kekuatan dalam menanggung penderitaan dan kesulitan hidupnya. 他都是有力量的话来承担他的这个苦难。 Berarti kedaulatan Tuhan itu juga bisa mendatangkan penghiburan bagi kita. 所以
意思是说，上帝的权威的话，权力的话，是可以带给我们安慰。 Bagaimana kedaulatan Tuhan itu bisa menjadi penghiburan? 这上帝的权威怎么可以成为安慰呢？ Yang pertama kita perlu melihat kebenaran ini. 所以我们要看这个真理。 Tuhan itu berdaulat, artinya Tuhan itu pegang kendali atas segala sesuatu. 所以上帝有权威，意思是说上帝掌管一切。 Dan Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang tidak akan membiarkan kehancuran hidup. 所以上帝会掌管，他不可能让我们毁灭我们的生活。 Bukankah cerita Ayub menggambarkan hal itu? 就是约伯的故事，不是诉说这一切吗？ Secara manusia apa sih yang membuat Ayub itu menderita? 其实，身为人的话，什么事情使得约伯经历苦难呢？ Satu, bencana alam. 第一，可能是灾难； Dua, adanya orang jahat. 第二的话，有恶人。 Tetapi bukankah kalau kita melihat semua itu bukan penyebab pertama Ayub menderita? 如果我们看这个圣经的话，这些都不是造成这个约伯的苦难。 Ayub menderita karena iblis bekerja untuk menggoda dan menguji Ayub. 这是因为魔鬼引诱还有试探这个约伯。 Dan teks Alkitab memberitahu bahwa Tuhan batasi loh. 其实圣经记载说，上帝已经限制了。 Kalau Tuhan katakan tidak, maka iblis pun tidak bisa bertindak. 其实如果上帝说不行、不可以，魔鬼也没办法做。 Bahkan ketika iblis sudah mengambil tuh anaknya, hartanya, rumahnya, dan sekarang iblis mau mengambil kesehatannya. 甚至魔鬼已经拿掉，已经他的孩子啊，或者他的健康， Tetapi Tuhan memberikan batasan kepada iblis. 但是上帝给魔鬼一个限制， Jangan nyawanya. 你不可以定他的生命， Dan iblis tidak berkutik apapun. 你不可以动他的生命，魔鬼也没办法。 Maka bukankah itu menggambarkan Allah itu berkuasa? 那就是在诉说上帝是充满了 Dan 权 kalau 威。 kita lihat sampai akhir dari kitab Ayub, 而且我们看约伯书最终， bukankah di titik akhir Ayub dipulihkan? 就是重点的话，上帝恢复约伯， Dari situlah kita dapat kebenaran ini. 所以我们从当中得知这个真理， Tuhan memegang kendali 就是上帝掌管， dan Tuhan tidak akan membiarkan kehancuran terjadi. 而且不可能有什么事情可以毁灭我们， Tapi justru akan mengalami kemenangan bersama dengan dia. 反过来跟他一起得胜。 Itu artinya Tuhan berdaulat. 那就是等于说上帝是有权威的。 Namun yang lebih menarik ketika membaca kitab Ayub, 但是我们读这个约伯， kita itu diajak melihat situasi yang berbeda. 他带领我们看出不同的情况。 Ayub tidak pernah tahu bahwa iblis itu yang berusaha untuk menghancurkan dia. 约伯从来不知道，就是魔鬼想办法要毁灭他。 Tapi kita yang membaca hari ini kita bisa tahu karena dituliskan di dalam teks Alkitab. 但我们阅读这个圣经的话，就知道，因为记载在圣经。 Kenapa kok Alkitab menuliskan ini supaya kita pembacanya paham? 为什么圣经记载这些的话，让我们读者的话明白？ Supaya setiap kali membaca Ayub yang sedang bergumul, kita itu bisa berkata seperti ini. 所以，当我们阅读就是正在挣扎的约伯，我们可以说： Sabar Yub, tenang. 所以你们要忍耐，你们要平静。 Memang ini kesulitan karena si jahat iblis itu. 这就是因为恶者造成的一个苦难。 Tapi tenang, Tuhan tetap pegang kendali. 但是你们要平静的话，上帝仍然掌管。 Kalau Tuhan tidak izinkan, iblis tidak bisa apa-apa. 若上帝不许可的话，魔鬼没办法。 Kita para pembaca itu diharapkan merespon seperti ini. 所以，我们读者的话，希望我们做出的如此的反应。 Dan kenapa kok kita diajak merespon seperti itu? 为什么会我们被带到有这种的反应呢？ Supaya kita sendiri mengingat kebenaran ini saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan. 当我们自己经历到苦难的话、事情的话，我们会感受到这些。 Nggak ada di antara kita yang tahu kenapa kita mengalami kesulitan.
可能我们不知道我们为什么会经历到苦难， Tidak ada yang tahu di antara kita kenapa kok penderitaan itu tiba-tiba datang dalam hidup kita. 为什么这个苦难突然间来到我们当中呢？ Bahkan seringkali masalah demi masalah itu kelihatannya tanpa jalan keluar. 甚至一件一件的事情不断继续的来，没有出路。 Di dalam kondisi seperti itu biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. 在这种的情况下，这个上帝的话提醒我们， Tenang anakku tenang. 所以你的孩子你要平静， Tuhan pegang kendali. 上帝还是掌管， Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. 上帝就是掌管一切， Sehingga tidak mungkin dibiarkan sampai hancur. 不可能让这个事情使得你毁灭。 Dan Tuhan serius loh memberi janji itu. 而且上帝很严肃的给这个允许， Maka dia buktikan melalui kedatangan Yesus Kristus. 所以他证明出来是主耶稣来到世上。 Yesus Allah yang datang menjadi manusia. 耶稣是神成为人， Dia bukan Allah yang cuma duduk di surga. 他不单单坐在天上的神。 Kalau kita cuma punya Allah yang duduk di surga dan memerintahkan kita tenang ya kalau ada penderitaan. 如果他只是坐在天上的话，只能说他只说平静的话，你们经历到苦难， Saya percaya kita nggak akan bisa tenang. 我们不可能会感到平静。 Karena kita bisa berkata kepada Tuhan, 有可能我们对神说 kamu enak di sana. 你在上面是很好， Kami ini yang menderita di dunia ini. 我们在地上的话很苦， Kamu memang maha kuasa. 你是充满权威， Di surga pula. 而且在天上， Bagaimana kamu bisa berkata tenang dan sabar kepada kita yang menderita? 你怎么可能对我们面临到苦难的人说平静下来呢？ Tetapi Allah justru adalah Allah yang meninggalkan surga yang nyaman itu untuk datang dalam dunia. 但是这位神在我离开他豪华的、舒服的天上来到世上， Dan dia mengambil rupa sama seperti kita yang artinya juga mengalami penderitaan seperti kita. 所以他成为人的话，他也是同样经历到这个苦难。 Hari ini semua manusia mengalami penderitaan fisik. 所以现在我们所有世界的人的话，都是经历到这个外体的一个苦难。 Semakin hari semakin banyak penyakit-penyakit fisik itu keluar. 所以我们的身上经历到更多的苦难，很多疾病。 Kalau zaman dulu mungkin orang berkata kolesterol itu cuman sakitnya orang tua. 如果以前我们说胆固醇这是老人家的病， Tapi sekarang ada banyak anak muda sudah punya kolesterol tinggi. 就是现在很多年轻人已经很高的胆固醇了， Ada banyak anak muda sekarang juga mengalami sakit cancer. 甚至很多年轻人得到癌症了， Itu pergumulan kita manusia. 那就是人在挣扎。 Pertanyaannya bagaimana kita bisa terhibur di tengah-tengah penderitaan seperti ini? 问题是我们怎么可以在这个挣扎苦难当中的话感到安慰呢？ Sharing kepada pendeta, hamba Tuhan, belum tentu mereka juga mengerti. 如果我们分享给传道人、牧师的话，不可能他们会理解， Karena yang tidak mengalami tidak tahu rasanya. 因为如果没有经历到的话，都不知道怎么感受。 Tapi menarik. Karena Allah itu tahu karena dia pernah mengalami penderitaan fisik. 但是很有趣的，上帝知道，因为他经历到这个身体的一个苦难。 Kita hari ini mengalami berbagai macam penderitaan secara mental, disakiti hati kita. 甚至于我们的心的话感到心痛。 Saya percaya kalau ditanya siapa di antara kita yang pernah merasakan sakit hati. 如果被问的话，其中的人有人会曾经感到伤心吗？ Semua akan angkat tangan. 每个人都会举手。 Kalau sampai ada yang tidak angkat tangan, 如果没有人举手， saya akan ganti tema khotbah kita. 我就换这个话题。 Jangan berdusta. 不要骗哦， Karena semua kita pernah mengalami sakit hati, bukan? 因为我们每个人都经历到伤心。 Dan biasanya orang yang merasakan sakit hati merasa tidak ada yang paham dia. 所以平常感到伤心的人，他会认为没有人理解他的心。 Kenapa seperti itu? 为什么呢？ Karena biasanya sakit hati yang paling dalam itu timbul dari orang terdekat. 因为平常最深处的伤心的话，从哪里来？是从最亲近的人。 Bisa jadi sih ada orang luar yang melukai hati kita. 有可能外面的人会使得我们伤心， Tapi umumnya kita tidak akan masalah dengan hal itu. 但是可能我们不在乎了。 Kapan masalah sakit hati itu menjadi begitu
begitu berat. 为什么这个上进之外就觉得很严重呢？ Ketika yang melakukan adalah orang terdekat yang harusnya mengasihi setiap kita. 因为做的人是我们最亲近的人，应该爱我们的 Dan 人。 bukankah Yesus pernah mengalami itu? 甚至耶稣经历到这些问题， Orang yang mengikut dia meninggalkan. 就是跟随他，就是离开他了， Yang berjanji setia justru menyangkali. 就是已经答应了会忠心的话，他反而否认。 Maka yang ngerti pergumulan kita itu adalah dia, Allah yang pernah jadi manusia. 所以最明白我们的挣扎的话，就是成为人的这一位神。 Tapi bukan cuma paham loh. 但是他不单单理解， Dia menanggung semua penderitaan itu sampai mati. 他就是担当我们的罪恶到死。 Jadi bagi kita mungkin berkata, Pak, masalah saya nggak mungkin selesai. 有可能我的问题不可能会解决， Masalah ini bakal saya tanggung sampai mati. 有可能会结束，可能到死。 Yesus juga mengalami. 耶稣也是经历到， Tapi satu hal yang paling penting. 但是有一件事情最重要的， Dia yang menderita, dia yang mati, dia juga yang bangkit. 那就是他受苦难的话，他死了，但是他复活了。 Dan hal itulah yang memberikan kita kabar sukacita. 那这个是带给我们一个喜乐的讯息。 Bisa jadi pergumulan itu akan membuat kita sampai menderita bahkan sampai mati. 有可能这个苦难使得我们受苦到死， Tapi bukan berarti hidup kita hancur. 不可能不等于我们的生命就是毁灭了。毁坏 Karena 了 Allah pernah mati, dia juga bangkit. 因为神已经死了，他又复活， Dan itu menjadi tanda bahwa Allah sanggup memulihkan kondisi-kondisi setiap kita. 所以上帝有能力恢复我们每个人的情况， Dan yang lebih lagi, 而且更加的、更多的， Yesus yang bangkit, Yesus yang berkata segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepada dia. 而且他已经复活。他说：“所有天下地上的权柄是赐给我的。” Pakai bahasa tema berarti Yesus berkata saya pegang kontrol atas segala sesuatu. 所以他就是说，他掌管一切。 Lalu Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. 而且你们要知道，我会与你们同在到末了。 Menyertai itu artinya berjalan bersama. 陪同的话是同走的意思。 Jadi bayangkan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu adalah Tuhan yang mendampingi kita. 这上帝掌管一切道，他也会陪同我们，跟我们同走。 Dia bukan memerintah dari sorga yang jauh. 他不是从天上遥远的天上，就是命令我们。 Dia memegang kendali dan memimpin hidup setiap kita. 他是掌管一切，而且带领我们每个人的生命。 Maka bukankah ini memberikan kita kekuatan dan penghiburan? 这是给我们力量，还有安慰。 Bisa jadi kita tidak melihat jalan keluar. 有可能我们看不出来出路， Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. 并不等于没有出路。 Bisa jadi kita tidak punya pengharapan lagi. 有可能我们没有指望， Tetapi kehadiran Yesus memberikan kita pengharapan. 但是主耶稣的同在的话，是给我们盼望。 Dia yang maha kuasa, dia yang mengontrol, dia yang juga menyertai setiap kita. 他是全能，他与我们同在。 Bapak Ibu, saya ini berasal dari latar belakang keluarga miskin. 就是我的背景，家里是穷困的， Pernah hampir putus sekolah. 甚至一块没办法上学。 Sudah miskin, orang tua sakit pula. 那后来我的父母又是生病了， Bapak saya itu sakit pengecilan otak sampai nggak bisa diobati. 那我爸爸是脑部是缩小，没有药。 Dan saya anak tunggal, mama saya yang bekerja untuk menghidupi kehidupan. 我是独生，而且我妈妈是养活我们全家。 Di dalam kondisi seperti itu, Tuhan panggil saya untuk masuk ke sekolah Alkitab. 在这种的情况，上帝呼召我要进入神学院。 Saya sempat nego kepada orang tua dan berkata, saya tidak perlu masuk sekolah Alkitab dulu lah. 我甚至跟我爸爸妈妈说，我不需要先进神学院。 Saya nggak lari dari panggilan, cuman saya mau kerja dulu aja.
我并没有逃跑上帝的呼召，但是我想先工作， Saya pingin bantu ekonomi keluarga. 我想帮忙我们家的经济。 Wah, saya berharap orang tua saya itu merespon positif. 那我希望他们给我的一个正面的反应， Saya berharap orang tua saya berkata gini, oh hau-hau te haitse ya, hau-hau te haitse. ya mengatakan engkau anak yang baik。 Tapi orang tua saya nggak berkata seperti itu. 但我的父母并不如此讲， Mama saya berkata, kamu ikuti panggilan Tuhan. 你就跟随上帝的呼召， Keluarga ini percayakan kepada Tuhan. 这个家庭的话，你要交托给上帝。 Saya masuk ke saat berapa bulan nggak mau pulang ke rumah saya. 我进了马郎东南亚神学院，好几个月没有回家， Saya takut ngelihat apa yang terjadi di rumah. 我怕看到家里发生什么事。 Dan ketika saya akhirnya pulang, 那最后我就回家了， saya terkejut. 我吓一跳了。 Rumah itu mulai dibangun. 这个房子开始重建了。 Saya mulai berpikir jangan-jangan rumah ini sudah dijual, lalu pemilik barunya membangun. 有可能已经卖掉的话，可能新的房东主人的话已经重建了。 Ketika saya tanya sama yang tukang bangun, ini benar rumahnya bapak ini, ibu ini? 但我问这个建筑工人的话，这个是这一位人的家吗？ Lalu, oh betul, dipanggilkan. Orang tua saya keluar. 他说没有错啊，后来就叫我的父母出来。 Mah kok bisa bangun rumah? 我问我妈妈怎么会重建呢？ Saya diajak pergi ke mall Bapak Ibu, makan di mall. 后来我跑去百货广场，在那边吃饭。 Kamu boleh makan apapun, pilih apapun. 你可以吃一切的， Saya tanya, Mas setelah makan cepat-cepatan lari ya, kabur ya? 吃完了就赶快跑掉吧。 Enggak, bisa bayar, tenang aja. 没有，放心，我们可以付。 Saya tanya, uang dari mana? 从哪里来的钱？ Enggak dijawab, diajak pergi ke supermarket pula. 他没有答复，那后来就跑去超市了。 Dibelikan banyak barang, banyak roti, banyak crackers, banyak snack-snack untuk dibawa kembali ke kampus. 然后就是买很多点心要带回宿舍， Bukan cuma untuk saya makan, tapi dibelikan untuk teman-teman asrama. 不单单我自己吃，还有给我的同学。 Saya bilang, Ma uang dari mana? 后来问妈妈从哪里来的钱？ Sampai akhirnya ketika pulang, diajak masuk ke kamar. 最后回家进了房间， Saya dibukakan, ditunjukkan laci di kamar. 他就开抽屉。 Itu pertama kali saya lihat laci semuanya itu isi uang. 我第一次看到这个整个抽屉都是钱。 Dalam hati saya mulai curiga, jangan-jangan mama saya ngerampok bank ini. 我开始怀疑是不是我妈妈抢劫钱， Saya tanya, Ada dari inham. mana Ma? Dari mana? 从哪里来呢？ Mama saya bilang, dari kerja. 从工作， Kerja apa? 做什么工？ Ya seperti dulu. 好像以前， Dulu kok nggak kayak gini? 以前为什么不如现在呢？ Dulu kenapa kok miskin? 为什么以前很穷困呢？ Kenapa kok sekarang banyak duit? 为什么现在很有钱呢？ Mama saya cuma berkata, itu berkat Tuhan. 那是上帝的恩典。 Kalau Tuhan sudah buka keran berkat, tidak ada yang bisa nutup. 如果上帝已经开启了恩典，没有一个人可以关闭。 Maka dengan semua pengalaman itu saya kembali ke saat. 借着这些经验，我就回到神学院了。 Dalam perjalanan itu saya merenungkan. 在旅途上，在路上，我开始思想。 Dan saya teringat akan satu lagu himne yang ada di buku pujian. 我记得有一首诗歌， Lagu pujian himnenya itu berkata seperti ini. 圣教诗歌如此记载。 Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin bahwa Dia dapat memelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. 所以我深信我所交托的，神帝他会照顾到最后。 Saya pikir mau nyanyi, Pak. Oh gitu ya, lupa kalau materinya. Tuhan sanggup menjaga apa yang kita percayakan pada Dia. 上帝有能力保护我们所信托他的， Itu artinya Tuhan berdaulat. 是
等于说上帝掌权。 Tapi mungkin sebagian di antara kita akan bertanya, kalau Tuhan berdaulat kenapa kok enggak penderitaannya aja yang dihilangin? 如果上帝是掌权的，为什么不要把这个苦难拿掉呢？ Kenapa kok Tuhan tetap membiarkan penderitaan itu ada? 为什么他还是仍然让这个苦难存在呢？ Nah, Bapak Ibu yang bergumul tentang pertanyaan ini nanti malam di seminar akan 如 dijawab. 果你们这个问题挣扎的话，今天晚上 Kita akan 你们可以参 bergumul 加。 tema ini di tema seminar. 所以我们今天晚上有讲座 Nah, yang kedua kita mau melihat tentang kedaulatan Tuhan. 第二点，我要靠上帝的权威。 Kita tidak merasakan penghiburan dari kedaulatan Tuhan karena jangan-jangan kita salah melihat kedaulatan Tuhan. 如果我们从上帝的主权看不出来上帝的安慰的，可能我们的角度错了。 Kita melihat kedaulatan Tuhan di luar dari relasi kasih. 有可能我们跟他的爱的关系的外面来看。 Kalau kita percaya Tuhan berdaulat tapi dia tidak maha kasih, 如果我们上帝是充满权威，但是他也是爱我们， memang benar itu jadi berita yang menakutkan. 那是成为恐怖的一个消息。 Dia adalah diktator yang bisa jadi kejam semena-mena. 他一个掌管者，但是他是随意行事， Nggak heran kita takut kalau itu yang terjadi. 所以我们担心这位上帝是独裁的话，会对我们发生不好的事情。 Tapi bukankah Allah itu adalah Allah yang maha kasih? 就是上帝是充满爱的上帝。 Sekali lagi Yesus adalah bukti paling jelas seberapa besar Allah mengasihi kita. 所以主耶稣是上帝最大爱的一个证据。 Sehingga kalau dia mengasihi kita dan dia berdaulat, 如果他爱我们，而且他是有权柄， bukankah kita harusnya bersuka cita? 我们应该感到喜乐， Karena rancangan-rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. 因为他的计划就是充满平安的一个计划，不是灾难的计划。 Itu harus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. 我们应该感谢主。 Tetapi lebih lanjut lagi, 但是再讲下去， kita seringkali melihat kedaulatan di luar dari relasi kasih. 所以我们经常看上帝的主权的话，在这个爱关系之外， Dalam pengertian kita yang tidak mengasihi Tuhan. 就是意思是说我们不爱主。 Kalau kita memperlakukan Tuhan itu sebagai alat untuk memuaskan kita, 如果我们把上帝成为好像上帝成为让我们满足的一个工具， kalau kita mencari dan mengejar Tuhan hanya untuk mencukupkan kesenangan kita, 如果我们跟随上帝，追上帝是为了让我们心满意足， nggak heran kita nggak suka kalau Tuhan itu berdaulat. 所以我们怪不得我们不喜欢。如果上帝是充满权柄， Karena artinya belum tentu dia memberi apa yang kita sukai. 等于说他不一定是给我们所要的，我们所爱的， Bisa jadi dia memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan. 有可能他是给我们不想要的。 Semuanya itu terjadi kalau kita memperlakukan Tuhan sebagai alat. 如果我们把上帝成为我们的工具， Tetapi berbeda kalau kita mengasihi Tuhan. 但是如果我们爱主的话不一样。 Kalau kita mencintai dia dan kita percaya dia juga mencintai kita, 如果我们相信他爱我们，我们也是爱他， maka kita justru senang dan justru bisa tenang kalau dia itu berdaulat. 我们感到高兴，而且感到喜乐。如果他是充满权柄， Ayub itu contoh seorang yang mengasihi Tuhan. 是约伯是很爱主的一个例子， Dia memang mengasihi anak-anaknya. 他也是爱他的孩子。 Maka setiap kali anak-anaknya selesai pesta, Ayub selalu mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. 所以当他的孩子办好了宴乐的话，他会帮忙会献祭的话，帮他的孩子自洁。 Tetapi sebenarnya ini bukan cuma tanda Ayub mengasihi anak-anaknya. 其实不单单约伯爱他的孩子的一个记号， Ini juga bukti Ayub mencintai Tuhan. 这个也是约伯爱主的一个证明。 Ayub berkata, jangan sampai anak-anakku itu kemudian mengutuki Tuhan dalam hatinya. 就是不让他的孩子的话，在心里就是放弃神。
Atau dalam bahasa kita mungkin kita bisa berkata gini, jangan sampai Tuhan itu terlukai gara-gara anak-anak saya. 就是在我们的眼里的话，不要让就是因这孩子的话使上帝伤心。 Bukankah itu bukti bahwa Ayub sayang, cinta kepada Tuhan. 那就是证明了约伯很爱主。 Dan kecintaan kepada Tuhan itulah yang membuat Ayub bisa berkata kalau Tuhan beri, puji Tuhan, Tuhan ambil, puji Tuhan. 所以甚至他有能力说，就是上帝赐给上帝受取的话，是耶和华的名应当称颂的。 Seolah-olah Ayub mau berkata, yang membuat saya memuji Tuhan bukan kalau hidup ini lancar. 所以等于说约伯要说，如果一切都是顺利，都是我要赞美主。 Tetapi kehadirannya yang menyertai cukup buat saya. 所以上帝的存在对我来说是足够了。 Bisa jadi pergumulan dan penderitaan belum hilang. 有可能苦难的话，问题还没解决， Tetapi asalkan Allah itu memimpin dan menyertai. Dia cinta saya dan karena saya cinta dia itu cukup buat saya. 那只要上帝同在，上帝引领的话，上帝爱我，我爱他，那是足够了。 Maka pertanyaannya adalah apakah kita hari ini mengasihi Tuhan? 那问题是否我们今天还是仍然爱他？ Kalau kita nggak kasih, nggak heran kita nggak pingin Allah berdaulat. 如果我们不爱上帝的话，怪不得我们不要让他充满权柄。 Tetapi sebaliknya kalau kita mengasihi Allah 反过来，如果我们爱上帝， dan kita tahu Tuhan itu berdaulat, 而且知道上帝是充满权柄， itu membuat kita berkata cukup. 那我们只好说够了，足够了。 Situasi masalah belum selesai, it's okay. 那就是事情还没解决的话，还是好的。 Selama Tuhan yang memimpin dan menolong. 只要上帝帮忙，上帝引领。 Suatu hari seorang rekan saya itu mengajak saya, yuk makan bakso terenak di Surabaya. 有一次，我的朋友带我去吃在泗水最好吃的肉丸， Jangan tanya di mana ya. 不要问在哪里， Nanti tahu kok alasannya kenapa jangan tanya. 你们最终就知道了理由是什么。 Karena dia berjanji dia yang membayari, mentraktir. 所以他说他会请客， Maka saya berkata, jadilah kehendakmu. 所以愿你的旨意成全。 Dia yang setir mobil, dia arahkan mobilnya ke tempat bakso. 所以他开车就是往那个吃肉丸的地方。 Tapi semakin masuk ke jalanannya, semakin kami itu bingung. Karena bakso-bakso yang kami pikirkan mungkin itu yang enak, bukan semua. 所以他越走的话，好像我们朋友们都会感到奇怪，我们所知道有名的肉丸，不是这个地方吧？ Dia masuk ke gang sampai masuk ke gang buntu. 他进了一个小巷子，甚至无路可走的巷子， Jadi cuma tembok dengan sekelilingnya itu ada selokan. 所以墙壁这个四周围只有水沟， Lalu di atas selokan ada ditutupin triplek. 所以水沟的话用那个三角板的话把它盖住， Dan di ujung itu ada satu gerobak tulisan jual bakso. 所以在角落都有写卖肉丸， Dan dia berkata, ini loh bakso yang haujak sencingping. 但是这个最好吃，paling enak orang gila。 Saya sudah mulai curiga. 我开始怀疑了， Benarkah ini bakso terenak? 这个真的最好吃的肉丸吗？ Ketakutan saya semakin besar ketika saya mulai buka pintu. 所以当我开那个汽车的门呢，开始很怕， Karena aroma pertama yang tercium bukan aroma bakso. 所以我所闻到的不是肉丸的味道， Aroma selokan. 而是水沟的一个味道。 Dan Bapak Ibu tahu apa yang paling mengkhawatirkan saya? 而且最让我担心是什么呢？ Tukang jualnya itu tukang sulap. 就是卖肉丸的话，做那个什么艺术的， Itu piring kotor bekasnya Mosul. orang. Piring kotor bekasnya orang. 就是人家已经安葬的丸， Cuman dicelupin ke dalam timba isi air keluar. Surut-surut bersih. 就是做魔术，就是怎么泡在那个水桶，就拿出来就干净了， Dan dari situlah dituangkan bakso untuk kita. 然后来开始捣那个肉丸， Jadi nggak disabun, nggak dicuci Bapak Ibu. 就是没有用肥皂啊， Itu doa 清洁 makan 系 saya paling serius. 那这是最严肃的一个祷告吃饭。 Saya sungguh-sungguh berdoa, sucikan, kuduskan makanan 我 ini. 真的祷告分别为圣。 Dan ketika dicoba Bapak Ibu, 那开始试的时候， rasanya biasa.
它味道也是平凡呢、 Maka saya mulai tanya kepada teman yang mengajak ini. 所以我开始问我的朋友， Kamu nemu bakso terenak ini di mana? 你找到这个最好吃的肉丸是在哪里？ Lalu dia cerita. 他开始讲了。 Dulu sebelum dia kerja di situ dia masih ekonominya miskin, masih belum nikah. 以前他还没有找到好的工作，还没结婚，就是经济也是很差。 Dia kerja itu di jalan raya besar tadi. 他在大马路工作， Nah waktu itu di dompetnya tersisa uang 5.000 rupiah. 当时在钱包里剩下5000等， Suasananya hujan deras. 而且下大雨。 Nah dia sama pacarnya yang sekarang jadi istrinya itu payungan berdua di pinggir jalan. 所以他跟他的未婚妻现在是变成他的太太，是一起撑雨伞在马路边。 Biasanya ketika nggak hujan tuh ada penjual-penjual makanan yang lewat. 如果不下雨的话，很多人那个什么卖地摊推车卖吃的东西， Tapi karena hujan nggak ada yang lewat. 但是因为是下雨的话，没有人卖东西了。 Terus dia bilang sama pacarnya, yuk kita masuk ke gang, siapa tahu ada jualan makanan. 来，我们进小巷子吧，谁知道有人卖食物， Maka masuklah ke gang itu dan ketemu bakso itu. 所以他进了那个巷子，后来找到那个卖肉丸， Harga satu mangkok persis 5.000. 所以刚好一碗那个肉丸是5000块。 Maka dia bilang sama pacarnya, hari ini kita makan semangkok berdua ya. 所以今天我们吃到一碗2个人吃 Maka，dia berkata, hujan-hujan kita makan semangkok berdua. Wah, enak kan? 所以下雨的时候吃一碗肉丸的话，2个人一起吃的很好吃。 Bapak tahu kenapa kok jadi henhauze tadi? 为什么变成很好吃呢？ Kenapa jadi enak sekali？ Bukan karena baksonya loh. 不是因为肉丸， Juga bukan karena suasana sekitarnya loh. 不是因为是周围的情况， Nggak ada free wifi, nggak ada. 没有就是无线的网络， Aroma terapinya tuh selokan. 那就是分享的一个料法的话，也是水锅。 Terus apa yang membuat baksonya itu jadi enak? 那这个到底什么造成这个肉丸好吃呢？ Bukan baksonya yang enak. 不是因为肉丸好吃， Tapi makan sama siapa itu yang membuat 但 berbeda. 是跟谁一起吃饭变成好吃了。 Maka pengalaman saya makan sama dia langsung baksonya nggak enak. 所以我跟他一起吃肉丸的变成不好吃了。 Dia makan dengan pacarnya, orang yang dikasih dan mengasihi dia. Apapun situasi dan kondisinya jadi enak. 所以他跟这个他所爱的，跟他爱他的人的，无论什么情况的话，就变成好吃了。 Dan bukankah itu yang seharusnya terjadi kita dengan Tuhan? 那这应该我们跟神的关系应该是这样吧？ Enaknya hidup itu bukan sekedar semua masalah diilangin sama Tuhan. 这个生活的舒服是不是因为所有的问题已经排开了？ Enaknya hidup itu ketika kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. 这个生活的舒服是因为知道上帝与我们同在， Di dalam kegembiraan Tuhan ada. 就是在我们欢乐，上帝同在； Di dalam penderitaan pun dia ada. 在苦难，上帝也是同在， Dan dia pegang kendali. 而且他掌管 Dan 一 dia 切， akan menghasilkan kemenangan buat kita. 而且他会结给我们一个得胜的果子。 Maka pertanyaannya apakah kita mengasihi Tuhan? 所以问题是我们是否爱他？